Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Live Notes. Bukan Death Note tapi Live Notes. Hari ini kita akan teruskan tadabbur dari juzuk yang ke-6. Tajuk kita pada hari ini adalah Kita Jaga Kita. Okey. Kalau kita tengok dunia akhir zaman sekarang, atau kita tengok sendiri negara kita sekarang, penuh dengan perbalahan, perdebatan yang mana bukan sekadar sesama non-Muslim and Muslim je. Bahkan sesama Muslim pun berlaku juga perbalahan dan perdebatan ini semua. So perkara ini sangat merisaukan, and kalau situasi ini berterusan boleh menjatuhkan umat Islam itu sendiri. Betul? So apa solusi kepada situasi ini? Kami nak bawa anda throwback sikit, hashtag campak belakang sikit kisah perdebatan atau perbalahan pertama dalam Islam yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ma'idah dari juzuk yang ke-6 ni. Iaitu daripada ayat yang ke-27 hingga ayat ke-31. Iaitu kisah apa? Kisah Qabil dan Habil. Jom kita start. Sebenarnya kisah ni bukan Allah sahaja cerita. Of course ada ibrah yang Allah nak sampaikan pada kita. That's why untuk merawat penyakit yang melanda masyarakat kita ni, which perdebatan, perbalahan dan whatnot semua tu tadi, perlu untuk kita fahami betul-betul kisah ni. Qabil dan Habil, seperti kita tahulah, Qabil dan Habil ni adalah anak kepada Nabi Adam. Even dalam Al-Quran tak state pun spesifik nama sebenar anak-anak Nabi Adam. Tapi kita tahu yang Nabi Adam dan Hawa ada anak. Dia mengatakan setiap kali Hawa hamil, maka isinya selalu keluar kembar berpasangan, lelaki dan perempuan. So waktu tu Nabi Adam dan Hawa ada dua pasangan kembar lah. Yang mana yang pertama adalah Qabil dan pasangannya seorang perempuan, dan pasangan yang kedua, kembar yang kedua adalah Habil dan pasangannya perempuan. So Nabi Adam diperintah supaya menikahkan setiap anaknya itu secara bersilang. Maksudnya tak boleh nikahkan yang lahir sepasang dengan pasangan kembarnya lah. Maknanya Qabil tak boleh nak kahwin dengan pasangan dia, Habil tak boleh kahwin dengan pasangannya. So Qabil kena kahwin dengan kembar Habil, and Habil kena kahwin dengan kembar Qabil. Pasangan kembar Habil adalah seorang wanita yang tak terlalu cantik jika nak dibandingkan dengan pasangan kembar Qabil. So Qabil tak boleh nak terima sebab dia nak kahwin dengan pasangan kembarnya sendiri yang cantik tu. Tapi Nabi Adam tolak kecuali diorang kena persembahkan dulu korban diorang. So akhirnya Habil menyediakan korban, iaitu seekor kambing muda yang gemuk lah. Dan manakala Qabil menyediakan korban tanamannya yang buruk. Nak dijadikan cerita, Allah terima korban Habil seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. So mari kita tengok ayat yang ke-27 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, maksudnya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah kedua putera Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan korban, maka diterimanya korban salah seorang di antaranya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, iaitu Qabil. Maka berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. So, maknanya Qabil tak puas hati, Qabil sangat marah dan mengancam untuk bunuh Habil. Dan akhirnya maka nafsu jahat Qabil mendorongnya membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. End of the story, akhirnya Habil terbunuh. Qabil telah membunuh Habil. So apa yang kita boleh dapat daripada story ni, apa yang kita boleh dapat daripada kisah Qabil dan Habil ni, kalau kita boleh relate dengan tema persaudaraan, sangat cantik Allah diletakkan pada surah Al-Ma'idah ni. Pada awal surah Al-Ma'idah ni ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ibrah yang pertama, inilah main point kita hari ini, kita jaga kita. All those perbalahan, perdebatan semua itu berlaku disebabkan PHD, penyakit hasad dengki. Jika kita betul-betul ambil ibrah dari kisah Qabil ni, kita pasti akan berusaha untuk elakkan diri kita dari sifat dengki ni. Sebab balasannya seperti yang Qabil dapat itulah, rugi. Kita patut risau bila perbalahan sesama Muslim dalam negara kita ni makin menjadi-jadi sampai satu tahap berlaku perbunuhan sesama Muslim macam yang berlaku pada Qabil dan Habil tu. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, secara fizikalnya Habil lagi kuat berbanding Qabil. Dia mampu je nak kalahkan Qabil waktu dia ancam oleh Qabil tu. Tapi apa respon dia dalam ayat yang ke-28? Dia cakap, jika kamu menghulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tangan aku untuk membunuhmu. So inilah respon dia. Dia memilih untuk melepaskan keinginannya untuk membalas. Begitulah sepatutnya akhlak seorang Muslim yang takutkan Allah, tidak bertindak ikut emosi dan nafsu. Maka situasi kita, kalau orang buat jahat kat kita, orang fitnah kita, orang ejek kita, apa respon kita? So belajarlah daripada Al-Quran dan lihatlah respon Habil pada Qabil yang sangat awesome ni. So itu antara dua ibrah main point yang kita dapat. Wallahu alam.